Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak selepas ini Lim Sian Si ataupun Datuk Eric boleh disaman. Kerana apa? Dia sudah pun membuat pengakuan siapa sebenarnya di sebalik Lim Sian Si ini. Bukan nama sebenarnya, tetapi digunakan sebagai nama pena ataupun nama di dalam sosial media untuk membuat kenyataan-kenyataan yang tidak berfakta, mengelirukan rakyat. Walaupun dia mengatakan selama ini beliau membuat kenyataan, ulasan, penyataan-penyataan di Facebooknya yang diberi nama Lim Sian Si, dan anda boleh nampak ya di sebelah kiri saya ini, inilah muka ya yang beliau gunakan ya di dalam Facebook beliau, tapi sebenarnya bukan ini wajah sebenar, dan anda boleh nampak barang sampai inilah sebenar Datuk Eric aka Lim Sian Si. Katanya tidak ada orang yang pernah menyaman beliau. Tidak ada orang yang berani untuk menyaman atas kenyataan-kenyataannya itu. Jadi sahabat semua, benarkah tidak ada orang, dan kenapa selepas ini Lim Sian Si boleh disaman, boleh didakwa ya atas mungkin ya sebarang kenyataannya maupun yang sebelum ini dan juga yang akan datang. Jadi saya ingin membawakan anda sahabat semua keyakinan yang diberikan oleh YB Rafizi ini, bahwa kini Lim Sian Si ini boleh disaman dan sebagainya. Jadi mari kita lihat ya ulasan ataupun konklusi daripada YB Rafizi. Saudara Lim Sian Si beritahu dia tak pernah diambil tindakan dan sebagainya. Sebab itu saya nak dia datang pada hari ini, kerana dia telah tanda tangan satu perakuan bahawa dialah Lim Sian Si dengan nombor IC-nya. Kerana sebelum ini, bila akaun itu akaun palsu, memang orang tak boleh ambil tindakan. Dia akan jadi macam Papa Gomo. Sehingga sekarang Papa Gomo tak mengaku dia Papa Gomo. Jadi lepas ini, saya ingat satu Malaysia sudah tahu bahawa Lim Sian Si adalah Eric Sito. Ya, saya. Dan mudah untuk masuk dan diambil tindakan dan buat laporan. Jadi kalau ada contohnya, dan ini termasuklah juga saya ingat, kalau ada posting-posting dulu, sama ada yang orang nak saman secara sivil ataupun ambil tindakan jenayah, saya ingat lepas ini orang boleh ambil. Kerana sebelum ini tak boleh ambil bila berselindung di belakang Lim Sian Si. Itu yang pertama. Yang kedua, rumusan saya lah kan, akhirnya yang akan menjadi penentu itu pemahaman rakyat. Tapi rakyat boleh tengok pada malam ini di sebalik tulisan-tulisan yang pendek yang beri gambaran separuh-separuh, apabila ditanya dengan detailnya, saudara Lim Sian Si akan pusing sehingga menjerat diri sendiri. Ambil contoh pasal derma ni kan. Mula bila saya tanya pasal perkara ini, dia kata sebenarnya dia juga yang tanyalah kenapa kena income tax ni, sebab ambil duit masuk dah keluar. Mula dia bagi gambaran pinjaman. Itu ya sekali lagi. Kemudian sekarang dia kata, sekarang dia kata itu adalah derma. Saudara, bila ada orang derma, kecuali derma itu diberikan pelepasan oleh LHDN sebagai bukan income, memang kena bayar cukai. Jadi kalau betul atas berdasarkan yang Datuk Seri Najib atau Lim Sian Si duk jaja sekarang ni bahawa itu derma, kalau derma dan tak dapat pelepasan daripada LHDN, memang kena bayar cukai. Kalau tidak, dia jadi money laundering lah. Saya boleh bagi supaya saya tak bayar cukai, saya derma kepada Syed Munawar, dia tak bayar cukai, lepas tu dia pulangkan balik kat saya. Jadi perkara-perkara ini ialah contoh-contoh bagaimana saudara Lim Sian Si ni dia akan pusing, dan kita memerlukan pembaca dan pendengar di luar yang betul-betul hadam. Kalaulah orang ambil separuh-separuh dan percaya semata-mata, dia akan jadi macam malam inilah. Bila ditanya satu-satu, akhirnya saya harap penonton boleh tengok sendiri siapa dan ke mana Lim Sian Si yang diagung-agungkan ramai orang di luar. Baik, saya... Alright. Satu penjelasan yang singkat tapi begitu mudah ya untuk difahami. Ya, apa yang dikatakan oleh YB Rafizi Ramli. Jadi kita tahu
Sebentar itu, sebelum itu, Lim Siansi ataupun Datuk Erik ini membuat kenyataan bahawa itu adalah satu pinjaman. Tetapi apabila disoal dan ditanya, kemudian beliau menukar kembali bahawa itu adalah derma. Katanya, saya bagi contoh sahaja. Contoh sahaja. Bila kantoi, bila terdedah semuanya, dia pun mula untuk memusingkan apa yang dikatakannya itu. Katanya bukan derma. Bukan pinjaman. Ianya hanya derma katanya. Begitu bijaknya dia cuba untuk berselindung seperti mana kebiasaan yang beliau lakukan ya di dalam posting-posting ya, dan mungkin ada di antara kita yang agak terkejut bahwa beliau antara admin, katanya ada 8 lagi admin lain, mungkin termasuk beliau, maksudnya termasuk Lim Siansi ini yang menjadi admin kepada Facebook Najib Razak yang selalu membuat kenyataan-kenyataan, cuba untuk memusingkan fakta, cuba untuk mengelirukan rakyat. Dan selama ini sahabat semua, kita terkejut seorang lelaki Cina yang menggunakan nama Lim Siansi itu sebenarnya salah seorang ya. Dia kata dia bukan sepenuhnya, sebab ada 8 orang lagi katanya. 8 ke 9, saya kurang tidak berapa ingat apa yang dia katakan, tapi lebih kurang begitu. Dan dia adalah salah seorang admin kepada FB Najib Razak ini. Satu yang amat-amat mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Jadi Anda boleh fikirkan sendiri ya, begitu hebatnya dia memusingkan fakta seolah-olah dialah yang paling hebat karena tidak ada sesiapa yang berani menyamanya. Hanya kerana beliau berselindung dengan nama Lim Siansi. Tapi hari ini seluruh Malaysia, seluruh dunia sudah mengetahui siapakah individu sebenar di belakang nama Lim Siansi itu. Fikirkan sahabat semua. Dan perkara terakhir sebelum saya akhiri, ya, berkaitan dengan JIS-BHS. Hari ini kenyataan media menyatakan JIS telah menahan 108 individu setakat ini. Itu antara kenyataan ya dan perkembangan terkini berkaitan dengan kes JIS-BHS Holding. Jadi Jabatan Agama Islam Selangor JIS setakat ini telah menahan 108 individu yang disakit terlibat dengan JIS-BHS. Ya, pengarah JIS Datuk Muhammad Sazihan Ahmad berkata, tangkapan berkenaan dibuat dalam pelbagai kesalahan jenayah syariah meliputi perkara berkaitan akidah, pungutan khairat tanpa kebenaran dan perkahwinan. Tambah lagi, siri tangkapan ini juga dijangka akan berterusan melibatkan suspek yang disakit dan telah dikenal pasti berdasarkan risikan, aduan dan juga maklumat diterima oleh pihak JIS, katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata, siasatan terhadap kesemua suspek ya, JIS mendapati wujud beberapa fakta mengenai amalan dan kepercayaan suspek yang bercanggah dengan fatwa yang dikuatkuasakan. Jadi ini termasuk amalan mempercayai beberapa perkara yang dikaitkan dengan pimpinan adalah satu yang memberikan keberkatan kepada Allah, kepada ahli, dan membolehkan ahli masuk surga, mengamalkan aurat Muhammadiyah, percaya Abu Yah tidak mati dan berada dalam alam gaib, mayat Abu Yah terapung kerana al-angkat Abu Yah Rasulullah atau Abu Yah hadir dalam majlis-majlis tertentu, anjuran kumpulan itu, katanya. Muhammad Sazihan berkata, siasatan juga mendapati perkahwinan dan perceraian diatur pemimpin kumpulan selain menjalankan akad perkahwinan dengan cara yang ditentukan oleh pemimpin mereka. Menurutnya, dapatan siasatan juga menunjukkan perkahwinan tidak dapat dibuktikan dengan keterangan dokumen yang sah dan perkahwinan antara anak dara dan teruna tanpa kebenaran pendaftar perkahwinan, cerai dan rujuk orang Islam negeri Selangor, serta poligami dibuat tanpa kebenaran mahkamah syariah berbidang kuasa. Jadi situasi ini telah menyebabkan berlaku kecelaruan dalam penentuan nasab, status perkahwinan serta dokumentasi perkahwinan ibu bapa kanak-kanak mangsa. Jadi perkara ini dijangka memberi kesan terhadap kanak-kanak yang telah diselamatkan sebelum ini apabila mereka menginjak ke alam remaja dan dewasa kelak. Jadi tidak mustahil keadaan ini berpotensi besar menjejaskan penentuan nasab dan memungkinkan berlakunya pernikahan yang fasid atau wati subah, katanya. Beliau berkata JIS juga akan bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pendaftaran Negara serta agensi kepentingan lain untuk mengenal pasti sela-sela sebahagian besar kanak-kanak yang diselamatkan dalam Ops Global. Jadi itu antara perkembangan terkini ya daripada pihak JIS itu sendiri berkaitan dengan kes
GISBS. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan anda berkaitan dengan isu ini? Mungkin kalau anda memberikan pandangan komen, boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.